Astagfirullah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang mulia kepada Allah SWT. Salam Fitness Kolbu siri ke-56. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan, bantu sebarkan kat sahabat-sahabat kita yang lain. Dan komen audio visual okey kah? Audio visual okey kah? InsyaAllah pada pagi yang penuh barakah ni kita nak bincang-bincang. Kita nak membincangkan tentang tajuk ilmu yang saya dah berikan itu. Penting tajuk ni, bantu sebarkan. Iaitu fikiran, jaga fikiran dengan iman. Jangan fikir yang bukan-bukan. Orang beriman tidak terkesan dengan keadaan. Macam mana kita nak bincang tajuk ni? Mari kita rungkaikan sebentar lagi insyaAllah. Bantu sebarkan dulu. Baik, terima kasih kepada semua yang dah menonton. Puan Rosnah, Ismail, Syahradin, Hazim Hamzi, Alhamdulillah. Tuan Hanafi, Wawi. Saya nak sebut nama-nama, dan nama saya tak sebut ni. Ashikin Makno, Rosmawati Senggari, Salina Syari, Suzana Sayuti, Noris Firash, Tuan Said, Cik Saya Yusof, Siti Dejah, Puan Julainah, Puan Rosmah, Puan Zulinda, Puan Fatimah, Fotokopi Cinta, Puan Norehan, Syekh Muhammad Syauki, Fazliani, Wan Fazila, Ramilah Selamat, Puan Ramilah Selamat, Tuan Salmi Ahmad, Najian Syafi'i, Puan Nora Yaakob, Alhamdulillah, Robi'ah, Puan Robi'ah, Rohani Ummi Nisa Ali, Puan Yumas Rita, Puan Dosa Syawalni, Puan Zulinda, Rosdiana Mayudin, Puan Fatimah Ahmad, Tuan Haris Mursyid, InsyaAllah, Puan Khadijah, Puan Rohani Hitam, dikasih. Semua yang sedang live ini, insyaAllah. Moga-moga Allah perluaskan rezeki seluas langit dan bumi, insyaAllah. Semua yang menonton secara live atau ulangan, kita doakan insyaAllah. Saya ada share satu kenyataan dekat wall saya. Gambar ikan kat pasar. Siapa tengok-tengoklah. Duk kita doakan. Ada juga yang tak nak aminkan kan. Rugilah, rugi. Dia konsep tengok ikan, tengok apa yang ada pada alam ni. Kalau kita dapat kaitkan dengan hak Allah, Masya Allah.
anda telah berada pada satu level lain. Level yang dipanggil melihat dengan kesempurnaan Allah. Itu level ataupun kedudukan yang sangat dituntut dalam agama. Ustaz Muhammad Anis, semoga sihat Ustaz. Puan Zakia Hanim, Puan Yusma Yusof, Hajah Hafizah, Zimurad, Halijah, Aina B, Syarhan, Tuan Syarhan Ali, Siti Haslina, Saniah C. Abdul Rahman, InsyaAllah Hasida Zira, kesembuhan buat InsyaAllah bertarung COVID. Ya, ada yang semalam pun kita dah maklumkan hari ya. Saya yakin insyaAllah COVID menguji kita untuk lebih bertauhid. Ingat, COVID menguji kita untuk lebih bertauhid. Ya Tuan Haji Amiruddin, Tuan Haji Amiruddin, rezeki tak putus-putus, ghairi hisab. Rezeki memang ghairi hisab. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tukhrijul hayyata minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Jemaah yang muliakan Allah SWT, ya, Aswad, melihat dengan manfaat. Itulah dia. Ghairi hisab, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pikiran, jaga. Jaga pikiran. Nak jaga dengan apa? Jaga iman. Iman yang menjaga pikiran. Bagaimana yang dikatakan beriman itu? Adakah dia berseban besar? Adakah dia berjubah labuh? Adakah dia dengan amalan yang banyak? Atau bagaimana yang ditakrifkan dengan iman? Iman itu adalah beriman dengan qada dan qadar. Iman kalau kita simpulkan, dia takkan terkesan dengan makhluk. Takkan terkesan dengan keadaan. Dia hanya lihat ni satu saja. Apa dia? Mengesahkan Allah SWT. Dia tidak akan mensyirikkan Allah. Itu orang beriman. Dia tidak akan menduakan Allah Ta'ala. Dia tidak akan menduakan Allah Ta'ala dengan amalan dia. Dia tidak akan lihat amalan dia yang menyembuhkan dia. Dia tak akan melihat usaha dia yang menyelamatkan dia. Dia tak akan melihat perancangan dia yang menyelamatkan masa depan dia. Orang beriman ni, siapa pun dia, Allah kata, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amil salihat. Tengok, siapa pun kita di kalangan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nahadu wan nasara was-sabiin. Man amana billah. Man amana billah wal yaumil akhir. Siapa pun kita, tak kisah background kita macam mana. Tapi jika kita beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, beramal soleh, wa amal salihat, falahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Kita akan bebas daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. COVID mengajar kita untuk lebih bertauhid. Diuji tak ada duit untuk mengajar kita lebih bertauhid. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Batu sebarkan lagi ya. Kita ada topik penting kita nak bincang ni. Allahumma salli ala pikiran. Orang beriman tidak terkesan dengan keadaan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. COVID menguji kita untuk lebih bertauhid. Allah uji tak ada duit untuk menguji kita lebih bertauhid. Baik. Pertama, kita sentuh tentang fikiran ni. Nak sentuh tentang fikiran ni, fikiran. Tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Fikiran ni, dia akan boleh pergi tanpa sempadan. Fikiran boleh pergi tanpa sempadan. Dan perlu barang diingat, setiap apa yang ada dalam fikiran belum tentu menjadi kenyataan. Ingat tu.
Dan fikiran ni dia boleh buat andaian, dia panggil perception. Dia boleh mengandaikan. Andaian-andaian itu boleh berlaku berdasarkan apa? Pemerhatian. Pemerhatian ni boleh dasarkan apa? Kajian. Dia buat kajian, dia buat pemerhatian. Baik. Dia boleh berfikir tanpa sempadan, tuan-tuan. Fikiran ni. Allah bagi akal ni. Lalu, sekiranya kita tidak tahu di mana hala tuju fikiran kita, maka semua benda yang nak dikaji, yang nak ditengok depan mata, apa sajalah hal-hal perkara yang dia dapat, dia boleh kaji, dia boleh kaitkan. Siti Rijah, habis kuat dah. Tadi saya tanya tadi dah, audio, ada yang kata okey. So far okey kan audio? Sound check. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sound check, okey Baik, kita nak cerita fikiran ni dulu. Apa pun fikiran yang masuk dalam fikiran ni, dia boleh pergi tanpa sempadan, tuan-tuan. Dia boleh pergi tanpa sempadan. Tapi ingat satu benda yang ada dalam fikiran. Apa dia? Belum tentu jadi kenyataan. Ingat, tanam ni betul-betul, tuan-tuan. Saya nak seru pada yang menonton pagi ni. Tolong saya bahagkan lagi. Sebab ada benda yang sama juga pengajian ke, peserta ke, penuntut. Kalau anda benar-benar menuntut ilmu yang benar, anda mesti menjaga fikiran. Kalau fikiran tak terjaga, maksudnya ilmu belum mengesak. Ilmu apa? Ilmu kebenaran. Ilmu kebenaran. Nampak tidak? Jadi sebenarnya mana yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dia bukan fikir negatif saja. Fikiran ni. Tempat saya ni kat sini je redup ni. Yang lain suruh panas. Sini redup. Cahaya je. Paksa kena pakai spek ni. Pusing keliling. Tu. Semua dah panas dah. Sini je redup lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya cuba tak pakai earphone jap. Saya nak cabut earphone ni. Headphone ni. Saya try. Allahumma salli. Allah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Silau. Saya lah silau. Lah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, sekarang ni saya tak pakai earphone, okey? Suara? Pembiar Allah, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, baik. Balik pada fikiran. Okey. Ikut pengajian ini, tuan-tuan. Sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT.
Ustaz Khairul sampai terlupa. Dia tak terkesan pakai spek apa, takkan terkesannya. Perbincangan tetap perbincangan iman. Aman. Baik, pikiran ni dia boleh pergi dah mengaji pun, kita dah belajar, tapi still dia boleh yang bukan-bukan. Apa maksud yang bukan-bukan? Apa maksud yang bukan-bukan? Okey, apa maksud yang bukan-bukan? Baik, sekarang ni bila sebut yang bukan-bukan adalah benda yang boleh menimbulkan kerisauan. Take note, apa saja yang boleh menimbulkan kerisauan, itulah yang bukan-bukan. Tu dia. Apa saja yang menimbulkan kerisauan, itulah yang bukan-bukan. Jadi kalau perbincangan itu, perbincangan yang menimbulkan kerisauan, itu perbincangan yang bukan-bukan. Apatah lagi kerisauan perkara benda-benda keduniaan, kebendaan. Kepada hal-hal kebendaan. Tuan-tuan boleh faham, tuan-tuan? Sedang yang mulia Allah Ta'ala. Sekarang ni, kita sekarang terperangkap dengan banyak macam teori yang ada. Andaian-andaian yang ada. Benda-benda yang akan berlaku di hadapan mata kita ni tak tahulah macam mana keadaan. Teori konspirasi, teori satu masa duit tak ada, beras tak ada, apa semua tak ada. Teori dunia ni akan habis nanti satu masa. Saya nak tanya satu perkara lah. Semua yang menonton yang ada pada pagi ni. Apakah perkara yang paling ditakuti oleh manusia ini? Tuan-tuan nak tahu apa benda? Mati. Mati. Dan orang beriman diajar untuk menerima kematian. Dan kita sepatutnya buat persiapan untuk mati. Sekarang ni kita dah tersilap sebenarnya. Fikiran kita dah terfikir yang bukan-bukan. Fikir bukan-bukan. Walaupun kita mengaji lah, baca Quran lah, kita beramal lah, fikiran kita tetap fikir masa depan. Masa depan menentukan kita. Kita fikir tentang duit, kita fikir tentang makan, kita fikir tentang minum, kita fikir tentang orang. Lepas tu teori konspirasi datang, mula kita dah gelabah. Mula kita kena buat sesuatu, kita kena lari daripada tempat ni, kita kena ada benda tu. Keadaan juga. Sebelum ni kita tak ada duit pun. Kita tak ada duit pun. Sekarang kita ada duit, kita diuji dengan benda duit pula. Sekarang kita diuji dengan ketiadaan pula. Tuan-tuan, Allah dah kata dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 155. Wa naqsi minal amwal, akan berkurangannya harta. Allah akan uji. Bukan kata teori konspirasi lagi dah. Memang Allah akan uji. Wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Tuan-tuan, kalau orang tanya satu masa nanti. Ya, sebab kita Ustaz, kita dah kembali kepada keadaan yang mengatur kita Ustaz. Keadaan yang mengatur kita, bukan kita yang atur keadaan. Isu dia kita buat kesimpulan, duit yang mengatur kita, dunia yang mengatur kita. Bukan kita yang mengatur dunia. Sepatutnya kita yang mengatur dunia. Orang beriman, terima apa ada. Tak ada, buat cara tak ada buat cara ada. Titik, habis cerita. Fikir masa depan. Kalau duit dah tak ada, macam mana? Satu masa duit dah tak ada value. Macam mana katanya? Kalau duit tak ada nilai, macam mana? Tuan-tuan, kalau duit dah tak ada nilai, nak buat apa? Tadi soalan. Kalau satu masa lagi handphone tak boleh pakai, TV tak boleh pakai, semua tak boleh pakai, kita nak buat apa? Saya tanya balik, dah dulu ada handphone tak dulu? Dulu zaman Nabi ada handphone tak? Tak zaman Nabi, zaman kita ada handphone tak waktu dulu? Tak ada pun handphone. Tak ada pun kecanggihan ni, boleh je hidup. Kenapa kita suka buat benda yang akhirnya kita nak buat persiapan balik benda yang tak ada? Sedangkan memang kita asal tak ada. Kita memang asal bermula tiada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sekarang kamu dulu mati? Tuan-tuan, kita asal tak ada. Sekarang ni benda ada kita uruskan dengan baik. Sampai masa tak ada lah.
Cuma sekarang kita tengah susah. Tengah susah, ujian duit. Ujian duit. Bila ujian duit, adakah kita nak menjadi orang yang terikut-ikut dengan ujian itu? Allah kata, wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang bersabar. Orang yang sabar adalah orang yang bukan tak buat apa-apa. Orang yang sabar adalah menerima keadaan itu seadanya. Kemudian dia berusaha dengan apa yang Allah berikan pada diri dia. Apa dia? Mintalah ke Allah. Itu cara dia. Jangan buat spekulasi. Jangan timbulkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan masa depan kita yang tidak terjamin. Kita asal tak ada. Sebab tu antara quote yang saya boleh tulis adalah berpada-pada dengan dunia. Berpada-pada. Sebab itu orang yang dah mengada-ada dengan dunia, dia akan terseksa bila ujian tiada. Sekarang ni Allah nak didik kita, COVID ni Allah nak didik kita untuk slow down dunia, tuan-tuan. Bukan suruh buat benda lain, bukan suruh lari daripada ni teori konspirasi kena buat satu benda lain, tak. Sekarang ni mungkin dulu kita terleka seketika, kita terlupa seketika. Allah bagi kita ujian untuk kita berfikir tentang apa sebenarnya yang aku kena ada dalam hidup ni. Nak kena ada harta atau nak kena ada pahala? Dua soalan ni kita kena tanya. Adakah aku nak kena ada harta atau aku kena ada pahala? Sekarang ni soalan itu susah nak tanya sebab kita tengah tak ada harta dan kita sedang menanggung beban yang ada. Kita membuat hutang, nak bayar itu, nak bayar ini. Kita jadi confused. Itu sebenarnya. Cuma kita tidak boleh biarkan keadaan itu seperti itu. Kita kena mulakan balik hidup ini dengan persoalan yang sebenar. Ya Allah, sebenarnya hidup ni, engkau datangkan aku kat dunia ni adalah untuk cari pahala, bukan cari harta. Jadi tak je risaulah kalau kata duit satu masa dah tak ada, harta semua tak ada, memang kita tak ada apa. Jadi tak payah nak kalut. Prinsip kita, Ustaz, bukan kata sistem dunia ni. Dunia tetap ada sistem dia. Kita tidak terkesan dengan sistem dia. Itu saja. Contoh sistem ni maksudnya, kita jangan jadi hebat dengan duit, jangan jadi lemah kerana duit. Itu sistem yang kita kena keluar, Ustaz. Dan semua yang menonton. Dia kena faham sistem pengurusan dunia, sistem keyakinan kita. Kita follow sistem pengurusan dunia. Tapi dunia tak boleh menguruskan kepercayaan kita. Saya ulang lagi sekali. Kita follow pengurusan dunia. Tapi dunia tidak boleh mengurus kepercayaan kita. Jangan sampai pengurusan dunia mengurus kepercayaan kita. Itu salah. Fikiran ni kena jaga betul-betul. Sebab yang mengurus kepercayaan kita adalah keimanan kita. Yang mengurus kepercayaan kita adalah rezeki yang kita yakini. Sebab tu saya share gambar-gambar ikan tu. Berapa ramai pergi pasar, tengok ikan, ingat Allah. Sekarang tengok ikan, tak ada duit. Tengok ikan, tak ada duit. Fikir ikan, fikir duit. Fikir ikan, fikir duit. Lepas tu fikir teori konspirasi. Fikir nanti zaman tak ada pakai duit. Memang kita zaman dah memang dulu tak pakai duit pun. Sekarang je. Kita yang mengurus sistem. Betul Encik Aswad? Kita yang mengurus sistem. Kalau sistem tu breakdown, kita buat sistem baru. Jangan risau dengan sistem dunia ni. Orang beriman tak heran dengan sistem dunia. Kita create the system. Ini kadang-kadang create sistem yang kadang-kadang pelik-pelik. Buat orang jadi susah. Tak boleh pakai handphone ni dajal. Tak boleh pakai duit, ni dajal. Tak boleh ni dajal. Habis apa yang tak dajal lah? Dajjal ni menipu. Kalau yang bercakap tu pun jenis menipu, Dajjal juga, tuan-tuan. Jangan bawa orang lari daripada makhluk kepada makhluk. Hati-hati dengan perancangan akhir zaman. Ada orang, dia lari. Jangan pakai teknologi dunia. Tapi lari kepada apa? Pergi kepada dunia balik. Nampak? Itu dia. Susah. Ya susah, kita terima susah. Kita uruskan susah dengan apa sahaja sumber yang kita ada. Itu cara dia. Jangan ingat, kita banyak beramal, kita dah boleh
nampak macam, Ustaz, ini orang banyak amal ni Ustaz. Tapi dia ajar kita lari pada dunia. Lari pada dunia pergi kepada mana? Nak lagi dunia pergi pada mana? Kat dunia juga. Pakai sistem manual. Tuan-tuan, kita jangan ikut keadaan. Jangan ikut keadaan. Kita bersedia untuk terima keadaan. Kalau satu masa keadaan tu dah shutdown, okey, kita terimalah. Kita terimalah sistem itu dah shutdown. Itu saja. Urus susah dengan iman. Dajjal itu penipu, tuan-tuan. Masuk Dajjal itu penipu. Dengan sistem-sistem semua kita ditipu. Kita nak lari pada sistem dunia, lala sekali kita diduniakan juga dengan konsep pemikiran kita. Kita nak lari daripada sistem duit. Tak nak pakai duit. Nanti kita kena bersedia. Kita kena bercucuk tanam. Dah tu, bercucuk tanam tu bukan dunia juga. Sama juga bercucuk tanam kita. Sebab kita dah terfikir, kita ingat kita dapat dengan duit. Jadi kita cucuk tanam. Kalau Allah kata bantai mati tanaman tu macam mana? Kita tanam-tanam tak hidup. Ikan mati. Tanam-tanam mati. Perkampungan kita rosak. Kena wabak, kena taun, kena penyakit. Nak cakap apa? Tak belajar dengan Sabak, negeri Sabak. Negeri Sabak itu tak ada sistem duit. Tak ada internet, tak ada apa. Semuanya natural. Macam sekarang ni, semuanya. Ada tanam-tanaman yang indah, pokok-pokok, buah-buahan. Airannya cantik. Tiba-tiba, fikiran dia, fikir yang bukan-bukan. Apa dia? Dia dah lupa Allah. Dia berfikir tentang masa depan dia. Dia mula seronok berkhayal dengan kehidupan. Akhirnya Allah hantar wabak. Allah hantar wabak. Allah hancurkan empangan dia. Tuan-tuan, yang kita kena takut adalah ancaman Allah. Bukan ancaman Dajjal. Dajjal ni kita risau ya. Kita berhati-hati dengan Dajjal. Paling penting kita jangan jadi Dajjal. Jangan jadi penipu pembohong. Jangan jadi kazabta. Pertama sekali, jangan mendajjalkan diri. Jangan membodohkan diri. Jangan mendajjalkan diri. Yang kita takut adalah azab Allah. Ya tak saleh. Buka spek ni. Apa? Ingat saya saja nak pakai ke spek ni? Minta maaf. Bila cakap. Bila nak masuk, bagi salam. Saya tak tahu tuan siapa, minta maaf. Saya pakai dari masa awal tadi saya cakap, saya nak pakai. Ini bukan sesaja nak pakai. Ini bukan jenis cari makan punya. Kita cakap benda-benda yang benar. Kalau follow kuliah ni, minta maaf cakap kuliah saya ni bukan kuliah cari orang. Orang tak suka, orang benci. Jenis takut bini, jenis duit, fitnah, jenis suruh urus isteri, jenis didik orang. Minta maaf lah. Ini bukan kuliah cari makan punya. Jenis yang apa? Dajjal ni. Jenis yang orang kata terkesan dengan keadaan. Dengan isteri kadang-kadang tunduk. Tak apalah, kita raikan sahabat kita tu lah. So buka, kita buka, tak masalah. Ingat kita ustaz cek makan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kalau cek makan tak ada buat tajuk yang apa? Orang kata apa? Tajuk yang menakut-nakutkan. Faham? Tajuk poligami, tajuk perempuan, tajuk fitnah harta. Tu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kata berbalik kepada tadi, berbalik kepada dia ni nama dunia. Dunia ni ada tak ada kita boleh campak macam tu je, tak ada heran. Tak kisahlah seorang ke apa. Kita buktikan. Kita tak ada heran. Sebab itu mana-mana yang mengikuti pengajian. Sebab tu betul ustaz, tak semua orang boleh terima kuliah ustaz. Sebab apa? Kita cerita benda yang benar. Kita menafikan benda. Orang dah biasa fikiran benda. Orang dah biasa berfikiran benda.
Nampak tidak? Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu, bila kata kita berbicara soal kebenaran, dia ada dua golongan. Golongan yang mana? Golongan yang menerima kebenaran, kemudian bertindak. Golongan yang menafikan kebenaran, kemudian menentang. Itu cara dia. Sebab itu, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu, kalau kita lihat, kalau kita lihat kepada perbincangan yang utama, kita nak bagi tahu bahawa bila sebut tentang pertama, kehidupan itu perlu diuruskan. Kehidupan perlu diuruskan. Uruskan kehidupan. Okey. Ramai nak jadi backup perempuan. Itulah Cik Na. Takut nak cerita tentang kebenaran. Baik. Urus kehidupan. Urus kehidupan dengan fikiran yang dipandukan oleh iman. Nampak? Ini namanya ujian yang Allah tunjukkan. Kadang-kadang kalau kita ikut pada keadaan orang, keadaan tu tadi contoh. Start buka spek, kita buka. Nanti jangan pakai duit, katalah spek ini duit. Buang duit. Lepas tu kita perlukan. Nampak tidak? Keperluan. Ada benda-benda yang keperluan. Ada orang duk nampak ini sebagai fitnah. Ini fitnah ni. Ini fitnah katanya. InsyaAllah. Tepuk dahi dia. Tepuk dahi. Memang tak nafikan ada yang orang nak pakai, nak melarang. Benda tak ada apa-apa keperluan pun. Dia saja nak pakai, nak melarang dia panggil. Ada orang pakai, itu memang keperluan. Itu cara dia. Itu cara dia. Itu contoh. Itu contoh. Jadi maknanya kalau duit, memang kita perlukan. Jadi uruskan. Ada orang kata jangan, ini dajjal ni, buang. Satu masa ni tak boleh pakai ni, buang. Jangan, Nabi tak suruh gitu. Nabi tak suruh kita buat benda-benda yang menungkah kepada fitrah kemanusiaan. Malah Nabi menyantuni fitrah kemanusiaan. Kahwin-kahwin, makan-makan, minum-minum, tidur-tidur. Kerja-kerja. Tapi cerita je, jangan sampai kamu cinta dunia. Itu dia. Nampak tidak? Itu cara dia. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi cara dia, bila kita faham, berbalik kepada isu kita tadi apa? Dia. Itu cara dia. Itu cara kita tak boleh urus dunia. Kita uruskan dunia, jangan sampai dunia uruskan kita. Sekarang ni jangan sampai teori konspirasi uruskan kita. Jangan. Kita uruskan dia. Pertama, bila kita menguruskan dunia, tidak ada boleh fikir yang bukan-bukan. Tak boleh fikir yang bukan-bukan. Sebab tu jangan fikir yang bukan-bukan. Apa yang fikir bukan-bukan? Kita risau dengan keadaan dunia. Nampak? Kita risau dengan keadaan dunia. Itu yang bukan-bukan tu. Pakai malam hari pakai spek. Boleh juga kan? Saja-saja kan? Kita nak bagi buat provokasi sikit. Allahu Akbar. Baik. Menguruskan dunia tak boleh fikir yang bukan-bukan.
apa saja yang berlaku di dunia ini sebenarnya untuk kita tinggalkan. Jadi jangan sampai dunia mengatur kita. Jadi caranya adalah biar iman yang menentukan fikiran kita. Baik. Sistem dunia, kita boleh ikut sistem dunia. Apa sistem dunia tadi? Perlukan duit, perlukan makan, perlukan minum, perlukan pakai, perlukan semua itu. Itu keperluan. Baik, ada orang timbulkan satu masa, Ustaz, sistem ni semua tak boleh pakai. Ya, memang berlaku. Memang akan berlaku. Sebab apa? Dah berlaku pun. Sebab sebelum ini, memang kita tak ada pun sistem itu. Kita ada sistem barter, duit tak ada. Pakai sistem emas. Even sebelum emas pun, tidak meluas lagi pun. Nampak tidak? Sistem handphone tak ada. Telefon tak ada. Telefon tanpa wire tak ada. Kereta, apa, semua pun tak ada. Memang kita memang tak ada sistem itu semua. Cuma isunya sekarang, kita dah terleka dengan sistem dunia. Sampai rezeki kita pun diuruskan oleh dunia. Rezeki kita diuruskan oleh kerja. Keselamatan kita diuruskan oleh cara-cara mengurus dunia. Keselamatan kita ni, keselamatan apa? Contoh, kesembuhan, penjagaan masa depan. Akhirnya, dunia memerangkap kita balik. Ada ke, tak ada ke, sama je. Kita konon-konon nak lari daripada dunia. Tak nak pakai sistem ni. Tapi kita masih lagi fikir cara dunia. Cara apa? Cara risau. Cara risau. Itu cara dunia. Sebenarnya tuan-tuan, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita kena ubah cara fikir kita ini kepada cara mengurus keimanan. Iman mengurus fikiran dengan cara keimanan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu kena buang kerisauan. Kalau orang tanya, telefon wajah ni zaman sekarang punya cerita. Kalau orang tanya, kalau orang tanya apa? Kalau orang tanya satu masa ni kau tak ada dunia, kau tak ada duit, kau tak ada apa nak jadi? Kita jawab, memang asal kita tak ada. Nak buat apa? Sekarang ni kita dah lama sangat duduk dengan ada. Yang hakikat yang tiada. Kan kita dah mengaji kan? Hakikat yang ada. Dan kita pun tak boleh nak menjangkakan semua. Kita kena buat sistem balik yang lama. Kita berbalik pada sistem yang lama. Sistem tanaman balik. Sistem makan-makan biasa balik. Sistem semua tak ada sistem ini. Saya nak tanya balik. Ambil contoh negeri Sabak. Negeri Sabak tak ada semua sistem kemodenan. Sabak tak ada sistem kemodenan. Semuanya cara lama. Tetapi kerana lalainya mereka kepada Allah, surah Sabak ayat 15, 16, 17 Allah kata, Allah hancurkan juga. Allahu Akbar. Tuan-tuan dapat tak mesej apa nak disampaikan pagi ni? Yang paling bimbang adalah sistem kepercayaan kita yang terganggu dek keadaan dunia yang tak tentu arah ni. Orang yang cara normal, cara tak nak pakai teknologi dengan cara tak pakai teknologinya. Orang yang nak pakai teknologi dengan pakai teknologinya. Dua-dua saling mempertahankan. Kita orang yang belajar, orang yang duduk dalam belajar nak cuba nak faham kebenaran, kita jangan ikut keadaan. Kita jangan ikut keadaan. Kita follow apa yang Allah tentukan. Kalau tiba satu masa berlakunya ketiadaan, maka terimalah keadaan yang tiada itu. Okey, cukup perbahasan itu. Baik, sekarang ni macam mana kita tak nak down dengan keadaan itu? Sebab ada yang tanya, Ustaz saya down, Ustaz saya down. Saya down katanya. Dengan keadaan bisnes saya jatuh, dengan keadaan COVID ini ada mesej. Orang tak nak pakai duit, tak nak teknologi lain pada sistem tolak perubatan moden sebagai langkah awal tetapi seperti tidak tertipu dengan fitnah yang akan datang. Bagaimana pun Ustaz? Itu yang saya kata tadi Ustaz. Adakah dengan lari itu kita terselamat pada fitnah? Tidak. Fitnah dunia bukan dengan ada dunia. Fitnah dunia itu sendiri. Dunia itu sendiri fitnah. Keadaan itu, iaitu keadaan susah dan senang itu adalah fitnah. Kadang-kadang dia promosi tentang diri dia pula. Ada satu tu dia promosi diri dia juga. Dia jual kaedah itu, dia buat ini, dia buat itu. Sebenarnya
Ni nak mahal hijrah ni. Bagus tak soalan tu. Mahal hijrah. Nabi dah kata dah tak ada lagi penghijraan. Tak ada hijrah dah. Hijrah tempat tak ada dah. Yang ada sekarang adalah hijrah perangai. Betulkan perangai buruk kepada perangai baik. Itu yang lebih bahaya sebenarnya. Sebenarnya, urus dunia kita boleh urus immediately, insya-Allah. Sebab kita khalifah. Khalifah. Kita khalifah. Sekarang ni, apa pun ada pada dunia, kita kena uruskan dia. Sebab kita lah pemimpin dia. Kalau susah, kita pimpin kesusahan. Kalau senang, kita pimpin kesenangan. Itu je. Kita soal sekarang, jadilah pemimpin. Jadilah pemimpin. Itu soalan ni sekarang. Jangan kita dipimpin oleh keadaan. Orang suruh tinggal, tinggal. Orang suruh ini, ikut. Jangan. Jangan begitu. Kita kena pimpin. Okey, soalannya sekarang. Ustaz, macam mana nak pimpin tu, Ustaz? Macam mana nak pimpin? Okey, sekarang ni kena isi iman. Isi jiwa dengan pahala. Nak jadi pemimpin yang hebat, kena isi dengan pahala, tuan-tuan. Sekarang ni mulakan proses untuk membina pahala, meraih pahala. Susah yang kita nak pahala. Senang yang kita nak pahala. Kita tak nak bala, tuan-tuan. Tak guna kita lari daripada dunia ni, tiba-tiba dapat bala juga. Dapat bala macam kisah negeri Sabak. Kisah negeri Sabak dapat bala, tuan-tuan. Sekarang ni fokus pahala. Jangan fokus dengan teori-teori konspirasi, perancangan-perancangan yang apa-apa tu. Itu kita hadapi saja. Apa yang berlaku, hadapi insya-Allah. Kita pimpin dia. Manusia ni, punya hebatnya Allah Ta'ala jadikan manusia, dia boleh hidup dalam semua zaman, tuan-tuan. Jangan tertipu dengan teori-teori yang akhirnya membesarkan makhluk balik. Akhirnya ada ketua dia. Oh, ketua ni nak jadi pemimpin. Dia nak tunjukkan. Jangan, tuan-tuan. Allah buat kita ni, manusia ni, boleh hidup dalam sepanjang zaman. Boleh hidup di semua tempat. Itu manusia. Sebab tu manusia boleh tinggal kat hutan, boleh tinggal dekat tepi laut, boleh tinggal dekat gunung, boleh tinggal dekat bukit, boleh tinggal dekat bandar, boleh tinggal kat mana-mana tempat boleh tinggal. Sebab tu manusia ini, dia membina habitat. Manusia ni, dia membina. Kita bukan binatang. Binatang ni, kalau kat hutan, dia tak boleh keluar. Itu binatang. Ini manusia. Manusia ni kalau dulu dia duduk kat hutan, dia kena belajar duduk kat luar. Kalau duduk kat luar, dia kena belajar duduk kat bukit. Kalau kat bukit, dia kena belajar. Ceritanya jangan lari. Boleh tinggal kat mana-mana, insya-Allah. Dan kita ada Allah, itu yang paling penting. Orang yang ada Allah, dia boleh hidup di bumi Allah, di mana-mana saja. Tapi orang yang menentang Allah, di mana-mana saja pun tiada tempat di atas muka bumi Allah. Itu kata kunci, tuan-tuan. Orang yang ada Allah, dia boleh hidup di mana-mana bumi Allah ini. Tapi orang yang menentang Allah, yang cinta kepada dunia, risau dengan dunia, tiada tempat di atas dia di atas muka bumi ini sebenarnya. Sebab tu segenap penjuru dia ditekan, dia diserang habis-habisan. Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Puan Mahani Yaakob, saya tak tahu macam mana nak nasihat kawan saya, dia isteri tua, suami kahwin lain, anak 6, suami kerja, isteri tua tanggung belanja dia semua, kawan saya guru, hutang klinik pinggang. Puan Mahani, biasanya keadaan begini, kita kena betulkan pahaman dia dulu. Kena belajar ilmu survivor. Puan Hafiz Rosdi, survivor tu sekarang ni kita pun dah belajar ilmu survivor kan. Ilmu survivor ni kita boleh dapat bila-bila masa je. Tak usah bimbang. Yang paling penting bagaimana nak survive untuk kita hidup di akhirat sana. Bagaimana kita nak survive dengan keadaan kita di akhirat sana. Nampak tidak? Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan membantu hamba-hambanya. Tuan-tuan, nak bagi tahu lah. Survivalnya seorang yang yakin dengan Allah ni, tanpa dia perlu lari daripada dunia ni, sehingga kan
Allah boleh buat dunia tunduk dengan dia. Dunia datang dengan hina. Malam ni saya akan cerita hadis ni. Saya nak stop. Saya nak kongsikan malam nanti. Dunia datang dengan hina. Tuan-tuan, daripada alang-alang kita nak persiapkan diri sampai dunia datang dengan hina pada kita. Jangan kita menghinakan diri dengan dunia ini. Jangan. Dunia tidak boleh menghinakan kita. Dunia datang dengan hina, tuan-tuan. Allah Akbar. Lokasi di mana, Ustaz? Di taman dekat rumah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu, pertama, apa yang kita nak jaga adalah fikiran. Jangan fikir bukan-bukan. Kita hamba Allah, boleh hidup di bumi Allah, di mana-mana tempat yang kita nak hidup. Susah, kita pimpin susah. Senang, kita pimpin senang. Jadi, hati down, perasaan lemah, itu bukan soal susah, soal senang. Soal persiapan kita dengan Allah. Iman. Iman. Jadi, kita nak isi keimanan, keyakinan kita pada Allah SWT. Kita nak isi. Monyet tu pun tak belajar survive. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Betul ya tak ya kan? Binatang Allah buat, mana ada untuk buat survival? Allahu Akbar. Sudah cakap, manusia, Allah bagi akal, dia berlebihan fikir. Allah bagi akal, dia berlebihan fikir. Dia berlebih-lebih fikir tentang keadaan dunia. Sedangkan Allah suruh konsisten fikir tentang kebesaran dia. Tengok ciptaan dia. Tengok contoh. Konsisten, tuan-tuan. Tengok ciptaan Allah. Tengok ciptaan. Konsisten, tuan-tuan. Tengok ciptaan Allah. Setiap pagi buka bangun tengok Allah jadikan semua ni. Tengok, tuan-tuan. Allah Akbar. Nampak? Lebih teruk dari haiwan. Betul. Lebih teruk dari haiwan, tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah. Macam mana tu? Binatang pun Allah bagi boleh survive. Kita duk sibuk, takut tak boleh survive. Sebab tu Nabi kata, kalaulah betul tawakal kita seperti burung, Allah akan cukupkan seperti mana Allah cukupkan rezeki pada seekor burung. Tengok, tuan-tuan. Atas tu ada sarang burung, tuan-tuan. Tu dia ada sarang burung atas tu. Tengok, cuba bayangkan. Burung tu boleh buat sarang dekat ranting yang halus tu. Boleh bayangkan tak, tuan-tuan? Siapa nampak dia ada sarang burung tu? Tu dia. Kat pokok atas tu ada sarang burung, tuan-tuan. Cuba tengok. Siapa boleh bayangkan burung dia boleh buat sarang dekat atas ranting yang halus tu? Nampak? Tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu binatang tu. Itu binatang. Bagaimana seekor burung makan, terbang tapi makanannya di darat. Seekor burung makanannya di darat, tuan-tuan. Burung helang makanannya di laut. Cicak melekat di dinding, makanannya terbang. Nampak? Tapi nak bagi tahunya, burung tak fikir jatuh pun. Burung tak fikir nak jatuh pokok, tuan-tuan. Boleh zoom ke? Boleh zoom lah. Oh ya, boleh zoom lah. Tu dia. Apa ni? Apa ni? Tu dia. Nampak tu? Ada lagi burung kat situ. Tuan, kat ranting je tu, kat ranting. Ini dia burung kadang-kadang ada bagus juga ada akal. Tak ada akal ni. Nampak? Bagaimana tu? Ditiup angin, nampak?
Masya-Allah. Itulah dia. Bagulah, ya Allah. Berfikirlah dengan iman. Berfikir dengan iman. Jangan kita soal benda-benda dunia yang tak patut disoal. Nanti tak ada duit macam mana. Nanti tak ada makan macam mana. Ya Allah. Nampak? Sarang burung tempur. Ya. Ya Tuan Haji. Masya Allah, saya ni tak kenal sarang. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita kena taat pada perintah Allah. Nampak tidak? Berfikir. Itu saya cakap. Guru saya cakap apa? Tengok bangunan siapa nampak pencipta. Jangan tengok ciptaan. Jangan sibuk tengok duit. Habis duit ada, duit tak ada. Kita uruskan saja. Kita kerjalah. Jangan overthinking ni. Betul tu. Poin dia kesimpulan. Jangan overthinking. Jangan. Ini overthinking semua benda nak fikir. Sekarang ni kita kena bangunkan ketaatan dan keyakinan kepada Allah. Kalau dah tak ada, kita usahakan. Cari jalan. InsyaAllah. Berdoa dengan Allah. Doa, minta Allah bantu. Kita jaga iman kita. Biar kurang duit, jangan kurang tauhid. Biar kurang duit, jangan kurang tauhid. Nampak tidak? Allahu Akbar. Itu cara dia. Ya. Allahu Akbar. Ini cara dia. Jadi cara dia itulah. Jadilah orang yang jangan overthinking. Bottom line kita iman. Bottom line kita iman. Sebab tu kena sentiasa ada cerita tentang rezeki. Kena ada cerita tentang kuasa Allah. Perancangan kita, perancangan selari dengan ketaatan. Burung tempur tergantung. Oh, ya ke? Saya pun tak tahu sarang ni. Okey, baik, tak apa. Tak kisahlah. Tergantung pun satu bab. Nanti boleh jatuh kan. Ini nak cerita macam mana burung ni boleh buat dekat ranting. Kenapa dia tak pilih dahan? Dahan tuan-tuan. Dahan lebih besar. Kenapa pilih ranting? Tak, inilah dia. Inilah dia kekuasaan Allah. Jadi jangan. Jangan pikiran kita ni terganggu dengan keadaan. Jangan over. Satu je. Bila kita nak risau, stop. Jangan risau. Sekarang, kita apa? Kita kena balik kepada iman. Ya Allah, rezeki ada, duit tak ada. Memang satu masa duit tak ada pun. Memang dulu pun aku tak ada duit, ya Allah. Jadi lihat dengan mata hati. Kita sambunglah kita pada malam ni. Manakah tengah hari dah ni. InsyaAllah. Matahari pun dah naik. Kita sambung pada malam ni insyaAllah. InsyaAllah. Malam ni apa? Saya nak cerita tentang dunia datang dengan hina. Dalam hadis Nabi SAW. Khair, itu saja. Mohon ampun maaf di atas keadaan kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh berkah. Terima kasih semua kepada semua yang menonton. Moga-moga Allah rahmati anda semua insyaAllah. Allah bantu kita dalam apa jua keadaan. Susah tak merasa susah. Senang tidak merasa senang. Yang ada adalah kita merasa kehambaan, tunduk kepada Allah SWT. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.